Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ni saya nak bincangkan satu topik yang saya rasa melibatkan habit kebanyakan daripada kita, iaitu doom scrolling, atau dalam bahasa ringkasnya doom scrolling ni berlaku apabila kita keep scrolling telefon kita untuk melihat media-media sosial, terutamanya berkenaan dengan perkara-perkara yang tidak memberikan sebarang knowledge ataupun pengetahuan kepada kita, dan juga melihat berita-berita yang tidak bermanfaat. Saya juga akan kongsikan kenapa pentingnya untuk kita menangani masalah doom scrolling ini dan bagaimana menangani habit ni. Dalam digital world yang kita tinggal sekarang ni, terdapat terlalu banyak konten. Kita boleh baca pelbagai review ataupun pelbagai ulasan daripada Harvard Business Review dan sebagainya. Apabila terdapat banyak lampakan konten di media sosial misalnya, perkara ini akan memendekkan attention span ataupun kemampuan kita untuk memberikan tumpuan. Sebelum ni saya boleh katakan saya seorang yang sangat hebat, sangat pro dalam doom scrolling ni, dan kebiasaan bagi saya apabila saya masuk tidur, contoh dalam pukul 10 saya akan mengambil masa sekurang-kurangnya 30 minit untuk melakukan aktiviti doom scrolling ni, dan kadang-kadang mencecah sehingga hampir 2 jam di atas katil sebelum tidur. Antara soalan yang buat saya terdetik bahawa doom scrolling ni sebenarnya satu habit yang sangat buruk adalah soalan daripada wife saya sendiri. Dia tanya, abang tak rasa buang masa ke? Abang tak rasa menyesal ke esok kalau letih dan mengantuk? So saya mula fikir, kenapa dan apa manfaat saya buat doom scrolling ni? Saya tahu nak menukar satu habit tu bukan satu benda yang mudah. Jadi untuk menangani masalah ni, saya buat satu plan. Daripada saya doom scrolling, saya tukarkan kepada scrolling yang lebih baik. Saya start untuk cari konten-konten yang lebih bermanfaat. Sebagai contoh, saya menonton lebih banyak TED Talks. Kalau melibatkan agama, saya banyak menonton video daripada Ustaz Adi Hidayat daripada Indonesia, dan juga beberapa ustaz lain yang lokal. Selain itu, saya juga tonton video-video daripada influencer yang gelarkan diri mereka sendiri sebagai synthesizer, yang mana mereka cuba rangkumkan knowledge atau ilmu-ilmu yang mereka dapat daripada pembacaan mereka dan juga daripada perbincangan mereka dengan individu-individu lain. Dan saya rasa walaupun saya masih kekalkan habit saya untuk keep scrolling sebelum tidur, tapi perubahan yang saya dapat dengan menukarkan konten yang saya consume ataupun yang saya serap sebelum ni kepada konten yang lebih baik, sebenarnya membentuk sedikit sebanyak peribadi saya. So ini sejajar dengan salah satu statement yang pernah dikeluarkan oleh American Psychological Association, yang mengatakan konten yang bersifat pendidikan ataupun educational sebenarnya boleh boost ataupun boleh menjadikan mood kita lebih baik, dan ilmu-ilmu ni semestinya akan membuatkan kita lebih menjadi produktif dan kurang stres lah. So saya mencadangkan tuan-tuan dan puan-puan untuk melakukan benda yang sama. Kita mula nilai balik apa yang kita scrolling setiap hari. Adakah apa yang kita scrolling itu menambah satu nilai kepada hidup kita atau sekadar untuk mengisi masa lapang. Kita perlu sentiasa peka ataupun prihatin dengan apa yang kita serap daripada media sosial dan sebagainya. Kita semua sedia maklum pada hari ini apabila kita pergi ke Facebook, pergi ke Instagram, YouTube dan sebagainya, ada perbezaan lah, permintaan kepada konten yang kurang bermanfaat ataupun tidak berunsur knowledgeable, berpendidikan dan sebagainya. Tuan-tuan boleh ambil telefon daripada anak-anak tuan-tuan dan perempuan dan cuba tengok suggested video yang ada di media sosial. Kebanyakannya adalah video yang bagi saya tak ada nilai tambah. Okay? Kita ada baru-baru ni video daripada influencer yang mengatakan sekolah kita tak ada value dan sebagainya. Bila seseorang itu terkenal sebagai influencer, dia ada some sense of authority kepada pendengar-pendengarnya, dan mungkin di peringkat umur kita tidak begitu berkesan lah bila orang katakan bahawa sekolah dah tak ada value dan sebagainya. Tapi di peringkat umur anak-anak remaja yang masih bersekolah, bila dia melihat tinggi kepada influencer tu, melihat kekayaan influencer tu, dan melihat bagaimana
influencer itu mendapatkan kekayaan bukan melalui jalan tradisional. So anak-anak muda ni mula beranggapan bahawa ilmu tidak penting. Sedangkan ada sesuatu yang kita boleh dapat daripada sekolah, nilai daripada sekolah yang membantu kita untuk memahami suatu perkara lain dan seterusnya membantu kita untuk survive dalam kehidupan. So sekali lagi saya pesan kepada tuan-tuan dan puan-puan, mula lihat kepada diri kita, cari nilai tambah dalam diri kita, jangan hanya sekadar membuang masa melihat video-video yang tidak bermanfaat. Bukan saya katakan buang terus secara drastik, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh kurangkan. Mungkin ada video-video yang tidak bersifat pendidikan, mungkin boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan mengurangkan stres, menjalani kehidupan seharian dan sebagainya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan cubalah yang terbaik untuk mencari sedikit nilai tambah, kalau tak semua pun sedikit nilai tambah. Walaupun mungkin tuan-tuan dan puan-puan tidak berjaya di peringkat universiti, sekolah dan sebagainya, tapi kita kena sedar bahawa pendidikan tak terhenti di sekolah, tak terhenti di universiti. Dengan digital platform yang kita ada pada hari ini, memberikan kita satu peluang untuk melanjutkan lagi pelajaran yang kita dapat di bilik darjah sebelum ni. Terima kasih. Assalamualaikum.